Assalamualaikum. Murid-murid sekarang ni yang berada di Culture TV bersama dengan saya, hos murid-murid semua iaitu Abang Din untuk rancangan kaunseling pada hari ini di Didik TV KPM. Cuba tengok dekat tangan tu tengah pegang apa? Tengah pegang peranti ke? Sebab ada berkaitan dengan peranti untuk tajuk rancangan kaunseling pada hari ini. Tapi kita nak kenalkan dulu siapa cikgu kaunseling kita. Jom kita saksikan profil guru. Itu dia profil guru untuk rancangan kaunseling Didik TV KPM pada hari ini. Dah ada di sebelah saya. Assalamualaikum Cikgu Nur Fatihah. Ya, waalaikumsalam Din. Cikgu Nur Fatihah atau anak-anak murid di rumah boleh panggil Cikgu Teha. Cikgu dari Sam Parit Baru, Sabak Bernam. Din pernah pergi Sabak Bernam? Saya tak pernah. Nanti jemput datang Sabak Bernam dan beritahu saya, okey? Wah, kalau saya masuk je Sabak Bernam tu, saya kata, kenal tak Cikgu Teha? Mesti kenal. Wah, popular Cikgu Teha kita. InsyaAllah. Okey, Cikgu. Hari ini kita nak bersembang berkenaan dengan impak ketagihan peranti. Betul. Cikgu, sebenarnya kita ada seorang murid di talian. Namanya Elizabeth. Wah, Elizabeth. Hai Elizabeth. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu, saya ada masalah sikit. Semenjak ni saya susah tidur lah Cikgu. Awak susah nak tidur? Kenapa ya? Awak ada tengok phone tak Elizabeth? Ada tengok telefon tak sebelum tidur? Tengok telefon tu ada Cikgu. Dan saya letak telefon biasanya dekat bawah bantal sebelum tidur Cikgu. Sebelum tidur tu letak telefon bawah bantal. Ya Elizabeth, betul? Ya Cikgu. Okey. Okey, terima kasih Elizabeth. Nanti Cikgu akan jawab persoalan awak, okey? Okey, Cikgu. Cikgu ada tanya soalan-soalan tadi tu. Rasanya kalau tengok riak wajah Cikgu Teha, dah ada dah sebenarnya jawapan kepada soalan murid kita tadi. Kenapa tu Cikgu? Betul. Okey Din, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kenapa saya tanya tadi kan ada tak letak telefon sebelah bantal, ada tak pegang phone sebelum tidur, sebab dia sangat berkait rapat dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu impak. Bila kita ketagihan peranti, ada impak-impak dia. Tapi sebelum tu kan Din, sebelum kita bercerita dengan lebih lanjut tentang ketagihan peranti dan sebagainya, eloklah saya rasa kalau kita kenal dulu. Kita nak cakap apa itu peranti sebenarnya, Din? Din, apa itu peranti sebenarnya? Alamak, Cikgu tanya saya. Peranti barangan-barangan elektronik, Cikgu? Bijak, 100 markah. Nasib baik dapat 100 markah. Nervous. Betul, bila kita cakap tentang peranti, apa saja peranti elektronik, peranti mudah alih, peranti digital, kebanyakannya kita nak bercerita, mudah kata kita nak bercerita tentang telefon pintar, telefon bimbit ke kan, dan tablet. Okey, tablet. Betul. Alright. Jadi hari ini topik kita berkisarkan tentang dua perkara tu. Jadi sebelum kita bercerita tentang impak kan Din, kan kita cakap kita dah kenal apa itu peranti betul, dan kebanyakan orang sekarang mesti ada telefon bimbit. Dan telefon bimbit tu memang sentiasa di tangan. Betul. Din ada berapa telefon bimbit? Nasib baik saya ada satu je Cikgu. Sekarang ni bukan soalan ada ke tak ada, sekarang kena tanya berapa, sebab kebanyakan orang boleh dikatakan ada 2 hingga 3 telefon bimbit. Satu untuk keluarga, satu untuk kerja, satu untuk hiburan. Lepas tu untuk anak-anak 3, tapi ibu apa yang pegang? Betul. So 5 telefon bimbit. Jadi itu adalah orang kata budaya kita sekarang, keperluan, bukan lagi kehendak. Okey, jadi Cikgu menjawab kepada persoalan murid tadi tu, yang dia tak boleh tidur memang sebab peranti tu saja Cikgu. Dia letak dekat tepi pula waktu nak tidur tu. Bila kita cakap tentang susah nak tidur kan ni, sebenarnya secara mengejutkan kalau ikut kajian, kebanyakannya anak murid kita di rumah, remaja lah, kita kata remaja, dan boleh kata ada juga setengah orang dewasa buat, kita tengok balik kita buat ke tidak. 80% remaja mengikut kajian ni Din, meletakkan telefon bimbit di tepi mereka untuk sebelum tidur. Tepi bantal. Ya, tepi bantal. Dia letak tepi bantal tak guys? Saya letak tepi bantal. Dan saya memang susah tidur. Sebab apa ni? Kita kadang-kadang sebab bila telefon bimbit ni, dia bukan sekadar telefon bimbit tau. Dia lah jam loceng. Betul. Dia lah kamera, dia lah macam-macam. Dia lah diary, dia lah kalender. Betul. Jadi kita rasa macam itulah pengganti jam loceng. Jadi kita pun letak sebelah bantal. Jadi kalau ikut kajian, 80% pelajar,
remaja dia meletakkan telefon bimbit sebelah bantal. Dan 45% remaja yang berbuat demikian mengalami masalah tidur, susah nak tidur. Kalau ikut kajian remaja ni kena tidur 8 jam kan Din, betul? Kita tidur 8 jam kan Din, kita remaja kan? Kalau kita tak tidur 8 jam, kita akan mengantuk cikgu. Betul, kita tak boleh nak fokus dalam kelas. Dan kalau ada telefon bimbit, bila kita dah ada telefon bimbit, kita susah nak tidur sebab apa? Sebab cahaya dari telefon bimbit ni, dia macam otak kita confused tau, dia keliru. Ini cahaya matahari ke cahaya telefon bimbit? Jadi dia membuatkan kita rasa berjaga. Jadi kita pun rasa macam tiba-tiba bunyi kan notifikasi tek nak kena check, nak kena periksa social media kan. Media sosial ada orang komen. Buka Twitter, lepas buka Twitter tutup Twitter, buka Facebook, tutup Facebook, buka Instagram. Macam biasa? Biasa. Lepas tutup Instagram, buka TikTok pula cikgu. Memang tak boleh tidur lah. Macam mana nak tidur? Jadi saya yakin dan percaya kebanyakan remaja sekarang bila mereka letak tepi bantal, jadi mereka susah, jadi terganggu nak kena semak, kalau bunyi notifikasi nak kena cek dan sebagainya. Jadi itu yang menyebabkan kita susah nak tidur. Bila suka nak tidur, kita jadi marah-marah esok, susah nak fokus dalam kelas dan sebagainya. Dan saya yakin itulah yang Elizabeth tadi alami. Jadi Elizabeth, lepas ni jangan letak telefon dekat tepi bantal waktu nak tidur. Okey. Tapi Kak Cikgu, saya perasan kita tadi asyik berborak berkenaan dengan keburukan. Betul. Apa negatifnya peranti ni. Sebenarnya apa kebaikan dia pula, Cikgu? Yalah, adil kan, kita kena adil, betul? Semua benda yang ada di dunia ni semua dia ada kebaikan dan keburukan. Ada macam kita lah, ada baik kita, ada buruk kita. Betul. Kan. Jadi nak cerita telefon bimbit ni bukanlah semuanya buruk. Banyak baiknya kan. Cuba Din bayangkan dulu kan, kita pergi zaman kita belajar, kita 90s baby kan? Betul. 90s. Tapi dah nak dekat 2000 lah sebenarnya. Masih remaja kan? Jadi zaman saya belajar dulu kan, ni susah sangat nak akses kepada maklumat. Terpaksa pergi perpustakaan, terpaksa ambil surat khabar gunting surat khabar kan? Betul. Jadi bila kita dah ada telefon bimbit ni, mudah sangat dia kita nak akses, nak Google kan, kita check, kita semak apa maksud ini, apa maksud tu kan. Jadinya ilmu tu boleh diakses dengan hujung jari je Din. Jadi memang kalaulah kita orang kata guna pakai sepenuhnya telefon bimbit dengan cara yang baik, insya-Allah memang banyak manfaat yang kita dapat. Dan satu lagi Din, Din nak cakap apa tu? Saya nak cakap, saya teringat waktu sebelum ini kan, kalau kita berjauhan dengan kawan-kawan, kita zaman dulu kena call pakai telefon telefon awam. Telefon awam. Letak duit tu. Kawan kan? Ke Din? Kawan. Kawan. Tapi sekarang ni kalau nak tanya soalan, pakai telefon bimbit, nak call cikgu pun boleh. Sepanjang dulu kita tak ada kita tak boleh nak akses dengan kawan-kawan kan. Kita terpaksa tunggu telefon awam beratur, duit shilling dan sebagainya kan. Tapi sekarang komunikasi tu 24 jam tak berhenti. Kita boleh telefon macam sekarang kan Din kan. Saya waktu dengan anak-anak murid sampai malam, mereka boleh call saya. Din tanya, cikgu, sampai malam. Cikgu, saya ada masalah lah. Cikgu, saya putus cinta lah. Jadi sampai malam mereka boleh hubungi kaunselor nak cerita masalah. Macam-macam masalah ya anak murid Cikgu Teha nak hubungi Cikgu Teha. Okey, Cikgu Teha. Ada banyak lagi sebenarnya. Betul. Kita nak bercakap berkenaan dengan impak ketagihan peranti ni. Jadi murid-murid kena terus berada di hadapan TV dan terus menonton Didik TV KPM. Kita sambung kejap lagi. Terima kasih kepada murid-murid cemerlang yang sedang menonton rancangan kaunseling pada hari ini di Didik TV KPM. Dan pada hari ini, Din dan juga Cikgu Teha tengah bercakap berkenaan dengan impak ketagihan peranti. Harap-harap murid-murid yang sedang menonton ketika ini tak ada ketagihan yang sangat-sangat teruk terhadap peranti. Sebab, Cikgu, sebenarnya ada tanda-tanda kan seseorang tu ketagihan peranti. Betul. Kalau kita dah mula ketagihan peranti, ketagihan gadget sebagainya, kita boleh kesan tau Din. Orang sekeliling kita pun boleh kesan sebenarnya kalau kita dah mula ada tanda-tanda dan simptom ketagihan peranti. Risau, ada tanda jangan kita buat relax. Padahal sebenarnya orang boleh nampak, ni ketagihan peranti ni. Betul. Okey, apa dia Cikgu tanda-tanda tu?
satu tanda yang paling kita boleh perasan, diri kita sendiri kalau kita perasan kan, mood kita mudah berubah. Kita mudah marah, kita mudah agresif, kita rasa macam mudah je nak melenting, rasa mudah hilang fokus dan sebagainya. Kenapa? Nak tahu tak kenapa dia? Kenapa tu? Sebab bila kita berada dekat guna peranti kan, kita tak perlu berhubung dengan orang sekeliling kita, betul? Betul. Kita tengok skrin je. Kita check je, kita klik terus dapat maklumat. Kita tak perlu tunggu tak, Din? Tak perlu. Kalau kadang-kadang bila benda tu loading kan, buffering, kita nak marah kan? Kita nak marah kan? Jadi kita tak ada kemahiran menunggu. Kita kurang sabar. Jadi bayangkan Din, bila kita bersosial dengan orang, nak tunggu Din cakap, nak kena dengar Din cakap, itu memerlukan kesabaran. Betul. Jadi orang yang dia asyik bersama dengan peranti, dia kurang social skill, dia kurang kemahiran untuk berkomunikasi secara real dengan orang. Jadi dia akan mudah marah. Orang cakap sikit, dia rasa orang tu macam nak ejek dia. Orang dia kena tunggu orang pun dia nak marah. Cepat terasa pula dia buatnya. Dia pula susah nak fokus sebab dalam handphone, dalam kita punya telefon bimbit ni kan banyak hiburan. Sentiasa benda yang menarik. Tapi bila kita duduk kat depan orang, ada menarik sangat tak ada kan, Din? Tapi sekarang menarik, cikgu. Nasib baik. Sekarang macam menarik. Sekarang menarik sangat, cikgu. Tapi bila kita pelajar kan, murid-murid kat kelas kena tengok cikgu yang tak berubah. Macam itulah cikgunya. Meja duduk statik, jadi tak sama macam dalam telefon bimbit. Yelah, dalam telefon bimbit ada transition, ada sound effect, macam-macam benda yang menarik ada di hadapan skrin kita. Betul. Tapi bila dekat dunia nyata tak macam tu, Din. Dalam telefon cantik kan gambar kan, HD kan, tapi depan-depan tak. Jadinya murid-murid, remaja-remaja yang terlalu terdedah dengan telefon bimbit, terlalu terdedah dengan peranti, dia akan cepat bosan bila dunia sebenar macam ni. Jadi dia akan cepat marah, dia akan cepat nak mengamuk, dia rasa janggal nak bersosial, dia lebih suka memendam, mengasingkan diri dia. Kalau anak murid kat rumah, kalau dah ada rasa kesan-kesan macam tu, cuba dapatkan bantuan. Takut sebenarnya murid-murid sebenarnya sedang berada di fasa ketagihan peranti. Risau nanti takut murid-murid ni seorang yang sebenarnya ceria, banyak bercakap, mesra, mudah bergaul dengan kawan-kawan, tapi apabila dah sangat-sangat ketagih peranti, terus jadi pendiam. Kita punya skill untuk berkawan, untuk bertanya, untuk dapat kawan-kawan yang baru pun jadi kurang skill tu. Betul, Din. Dan satu lagi kan, dia nak tahu tak sebenarnya salah satu tanda lagi kita nak periksa kita sama ada kita ketagih atau peranti ataupun tidak, cuba kita ambil telefon kita letak kat tempat lain. Jauh sikit. Jauh sikit. Ada tak rasa macam aduh kan? Resah, gelisah. Kalau kita dah rasa resah dan gelisah, sebenarnya itulah tanda-tanda awal kita ketagihan peranti. Lepas tu tangan pun siap tak pegang sama. Sebenarnya ada kajian tau. Ada satu kajian dibuat dekat Amerika Syarikat. Dia buat kajian untuk pelajar, untuk satu sekumpulan pelajar. Dia asingkan telefon bimbit selama 24 jam. 24 Dan bayangkan dia sehari tak bersama telefon bimbit. Imagine, jadi pelajar-pelajar tu bila ditanya kan, apa perasaan lepas tak ada telefon bimbit 24 jam, kebanyakan mereka dia jawab rasa macam nak gila tau, Din. Sampai macam tu sekali, cikgu. Kesan dia rasa macam nak ramas rambut, rasa macam nak marah. Ibarat kata kesannya macam kesan isap dadah pula, Din. Tak isap dadah, rasa macam nak mengamuk kan. Macam tu itu salah satu kira impak ketagihan kepada peranti. Okey, dia ada dua, cikgu. Impak fizikal satu, impak mental satu. Boleh tak cikgu tadi yang kita terangkan? cerita tadi yang gelisah-gelisah tu more kepada kesihatan, lebih kepada kesihatan mental kan. Kita rasa gelisah, kita rasa tak payah cakap murid tadi. Kadang-kadang saya sendiri kan, bila telefon bimbit tak dengar saya 2-3 jam, saya dah mula alamak, takut ada kawan call, takut ada kecemasan. Tiba-tiba terus rasa tertekan sangat-sangat. Jadi bayangkan macam mana, Din, kita masyarakat sekarang kita semua penuh dengan stres tau. Yelah, tak ada peranti yang terdekat pun nak stres. Betul, kita takut kawan kita call, kita takut ada kecemasan, kita takut ada kerja, kita takut banyak macam sumber stres pula. Ya, kan? Bateri tak ada, stres. Data habis, stres. Nak kena tengok rancangan, apa perancangan yang kita follow tu kan, kita nak kena tengok cerita terkini, artis-artis kita yang kita suka. Stres kan. Jadi dia bayangkan betapa stres remaja sekarang kan. Itu impaklah terhadap kita punya kesihatan mental. Dari sudut fizikal pula, dia bila kita cakap tadi kan pasal Elizabeth kata dia tak boleh nak tidur kan. Dia bayangkan pelajar tak boleh nak tidur. Tak ke dia jadi tak sihat, jadi mudah sakit, lemah. Lepas tu dalam kelas pun tak boleh nak fokus dalam pelajaran. Dan dia akan ada setengah
Din, bila saya pergi jumpa optometris sakit mata kan, saya nampak saya makin teruk rabun kan, dan dia kata rupanya kalau kita tengok gadget tu pun beri impak tau. Kalau kita tengok sambil baring kan dia. Lain pula. Lain. Mata kita lebih rabun belah kanan ke lebih rabun belah kiri. Okey cikgu, sebut pasal tu, mungkin sebab itulah mata saya sebenarnya cikgu di rabun hanyalah di sebelah kiri. Di sebelah kanan saya tak ada power pun. Dia baring tu sebelah sini. Kalau istilah dia orang panggil tired eyes, mata letih, keletihan mata tu. Maksudnya orang tu ajar kalau nak tengok gadget, tolong jangan tengok macam ni. Tengok lurus. Biar sama-sama rabun. Tapi betul kan dia? Betul kan? Tapi betul lah sebab cikgu dah jumpa pakar. Ya, betul. Sebab saya pelik kenapa mata saya sebelah je yang pedih, penat kan. Kita asyik tengok komputer. Cikgu macam saya juga, sebelah-sebelah. Rupanya kita sama. Ya, kita sama. Kita nak rehat kan, tapi nak tengok juga media sosial dan sebagainya kan. Kita pun baring. Rupanya dia memberi impak kepada kesihatan mata, rabun, belum lagi postur badan tau Din. Kadang-kadang kita tengok remaja kan, dia main game sambil sandar, membungkuk. Akhirnya mengakibatkan bongkok badan, mengakibatkan sakit tulang belakang, sakit leher. Betul. Ya Din, betul sangat. Macam-macam lah cikgu, risaulah. Itulah murid-murid semua, antara kesan ataupun impak apabila kita ketagih dengan peranti, terutama sekali telefon bimbit. Dan mungkin ada adik-adik sekarang ni dah pun mengalami ketagihan tu. Ada langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Sekejap lagi kita akan berbincang dengan Cikgu Teha, semuanya dalam rancangan kaunseling di Didik TV KPM. Baik, murid-murid masih lagi menonton rancangan kaunseling di Didik TV KPM yang pastinya untuk tajuk kaunseling pada hari ini ialah impak ketagihan peranti. Tapi murid-murid jangan risau sebab ketagihan peranti ni kadang-kadang orang dewasa pun ada, mak ayah pun ada ketagihan kepada peranti ni. Tapi kita ada Cikgu Teha yang kali ini boleh kongsikan tak Cikgu Teha apa sebenarnya langkah-langkah mungkin pencegahan ataupun macam manalah untuk mengelakkan kita terjebak dalam ketagihan peranti ni Cikgu Teha. Okey Din, bila kita cerita tentang masalah mesti ada penyelesaian. Betul. Jadi hari ini saya hadir dengan untuk menyelesaikan masalah. Untuk memberi bantuan dan laluan. Solusi macam mana adik-adik anak-anak murid kat rumah kalau dah ada rasa macam dah ada simptom-simptom ketagihan gadget, dah terasa kesannya, macam mana nak selesaikan. Okey, yang pertama Din. Kita kena tetapkan matlamat kita. Okey, macam hari ni kan. Okey, hari ni peranti ni saya nak guna 2 jam. Okey, nak layari media sosial 2 jam sahaja. Okey, tetapkan 2 jam dan pastikan kita capai matlamat kita. Sebab nak tak nak kita tak boleh buang telefon bimbit kita Din. Keperluan dah sekarang. Itu keperluan kita. Kita nak kerja, nak belajar mesti perlukan telefon bimbit. Jadi kita kena belajar hidup dengan telefon bimbit tapi dengan disiplin. Okey, yang pertama tetapkan matlamat. Dan yang kedua, macam tadi Elizabeth ceritakan, dia susah nak tidur sebab ada telefon bimbit. Langkahnya senang. Jangan bawa telefon bimbit pergi tidur. Okey, asingkan, jauhkan. Dulu saya ada kawan saya seorang kan Din. Kawan saya ni seorang, dia orang dekat luar negara lah. Family dia amalkan polisi tiada internet dan telefon selepas pukul 10. Wah, 10 malam. 10 malam tu semua kumpul telefon bimbit dikumpulkan, termasuk mak ayah dia sekali. Mak ayah kena dikumpul juga. Jangan anak saja. Kumpul telefon bimbit dan letak satu tempat, lepas pukul 10 tiada lagi. Menariklah. Ya, dan menariknya bila buat macam tu, anaknya dapat tidur yang cukup, dia lebih cergas keesokan harinya, lebih mudah bangun tidur. Rasanya hubungan kekeluargaan tu pun kembali rapat. Sebab masing-masing tak melayan telefon. Polisi keluarga, menarik tu. Ya, tetapkan polisi keluarga bila tak perlu ada phone. Mungkin waktu tengok TV ataupun mungkin waktu makan, letakkan tiada telefon. Polisi tiada telefon macam tu. Dan yang ketiga antaranya ialah
cuba kalau kita rasa satu-satu aplikasi itu telah melalaikan kita ataupun membuatkan kita rasa tak yakin. Kadang-kadang kan dia bila kita melayari media sosial, pelajar-pelajar murid-murid kat rumah, dia ada satu orang panggil ilusi kesempurnaan. Ilusi kesempurnaan. Kita tengok orang tu macam sempurna kan dekat media sosial. Betul. Sebenarnya tak pun. Tapi bila kita tengok dia macam sempurna, sebenarnya itu ilusi je. Tapi kita boleh rasa rendah diri. Jadi kalau kita rasa media sosial tu membuat kita rasa rendah diri disebabkan terlalu sempurna padahal ilusi semata-mata, cuba jauhkan sekejap dari media sosial tersebut. Sebab kan ilusi itu sebab apa yang kita rasa cantik di mata kita je yang kita akan letak di media sosial. Betul, of course. Satu penipuan rupanya. Mesti dia takkan kita nak update gambar kita yang buruk. cantik. Mesti yang paling itu yang paling handsome kita letak, yang paling segak, barang yang paling mahal kita nak tunjuk. Itu pun guna filter ke tak? Saya tak guna filter. Saya pun tak guna. Itulah dia sebenarnya itu semua ilusi semata-mata. Jadi anak-anak murid kat rumah kalau rasa macam dah terganggu, rasa macam stres, rasa macam kemurungan sebabkan kita rasa kita tak yakin diri, boleh perlahan-lahan aktifkan aplikasi tersebut. Okey cikgu, itu untuk langkah-langkah untuk kita berubah kan. Betul. Okey, sewaktu kita menggunakan peranti tu sebab yalah sekarang ni keperluan. Betul. Mungkin Cikgu Teha boleh kongsikan cara yang berhemah, cara yang lebih baik untuk kita menggunakan peranti tu kan. Mungkin tadi cikgu pun ada kongsikan yang ada kesan fizikal. Betul. Kepada fizikal dan juga mental. Apa cikgu? Okey, antara penggunaan tips lah penggunaan peranti yang berhemah yang pertama. Pastikan kita guna aplikasi yang betul lah. Okey. Maksudnya sekarang banyaknya aplikasi yang sangat membantu kita. Sangat banyak. Betul. Nak beribadah kan, baca Quran kan. Kadang-kadang dalam pun macam dalam telefon kita lah kan. Banyak Quran kan. Contoh app yang positif cikgu kongsikan. Betul. Kita buat turun aplikasi yang positif untuk beribadah. Ada aplikasi belajar bahasa Korea, bahasa Inggeris. Kan kita boleh muat turun dan gunakan. Dan juga kepada ibu bapa dekat rumah kan. Kalau anak kita risau anak-anak kita guna media sosial, guna internet yang kita tak boleh nak pantau, kita boleh buat turun aplikasi yang boleh memantau anak-anak punya penggunaan telefon bimbit kan. Itu juga salah satu cara yang berhemah untuk menggunakan telefon bimbit. Ada banyak sebenarnya dan jangan lupa kita punya fizikal sewaktu menggunakan media sosial tu pun. Duduk dengan betul dia ni. Jangan baring sebelah sini. Baring sebelah sini nanti sakit sebelah sini. Betul. Baring sebelah sini sakit sebelah sini betul. pula. Lagi satu kan Din, kalau kita rasa macam satu aplikasi tu melalaikan kita, janganlah letak dekat paparan yang utama. Okey. Orang kata home kan, jangan letak kat paparan kita sorok sikit. Dan jangan buat kalau kita rasa macam terlalu melalaikan, jangan letak notifikasi. Matikan notifikasi, buang. Sebab kalau kita tengah macam anak-anak murid kita tengah belajar, mereka selalu mengadu kat saya tu Din. Macam mana cikgu nak fokus belajar? Sikit belajar bunyi tek-tek. Ada orang komen itulah pula. Masalahnya. Kan? Kejap-kejap nak mula balik belajar, tek-tek lagi. Ada orang hantar mesej pula. Macam mana nak fokus belajar adik-adik? Jadi kena matikan notifikasi, letak sorok sikit. Yang melalaikan tu letak dekat tempat lain sikit. Yang paparan utama biar yang penting-penting. Saya suka yang paparan utama yang penting. Maksudnya mungkin kita boleh letak aplikasi waktu solat, aplikasi azan untuk kita remind, beri peringatan. Lepas tu aplikasi untuk kita dapat tips belajar. Kan ada library online. Tengok Didik TV KPM. Okey, letak dekat situ. Lepas tu yang untuk media sosial semua paparan yang hujung letak dalam folder yang kecil. Ya, kecil dia. Jauh hujung paparan yang ke-10 kalau ada. Betul. Memang perlu. Bukan saja untuk murid, untuk kita juga ada sebenarnya. Sama je. Cakap untuk diri sendiri. Ya, cakap untuk diri sendiri. Kan. Okey cikgu, kesimpulannya sebab yalah kita tahu telefon pintar ni telefon je pintar. Tetapi pintarkah kita untuk menggunakannya? Betul. Kesimpulannya cikgu, betul. silakan. Sebenarnya anak-anak murid kat rumah Din, kita kat studio kan, kita banyak sangat teknologi kan. Teknologi memang memudahkan kita. Tapi kalau kita tidak pintar menggunakannya, benda itu akhirnya akan merosakkan kita. Macam saya cakap tadilah, ada banyak murid-murid sekarang dia ada masalah depresi, kemurungan, masalah tidak yakin diri, kegelisahan dan sebagainya. Semuanya kebanyakannya berpunca daripada kita cakap tadilah ilusi kesempurnaan tadi. Jadi nak tak nak anak-anak murid kita kat studio ni kena berhemah, kena pandai, kena pintar memilih apa yang terbaik untuk kita. Sebab dekat dunia ni macam-macam pilihan ada, betul Din? Betul.
tapi terserah kepada kita untuk membuat pilihan yang baik untuk kehidupan kita. Sewaktu kita menggunakan telefon pintar ataupun peranti tu, disiplin diri. Betul. Kalau kita cakap je, okeylah hari ni nak gunakan 2 jam. Tapi kalau kita tak ada disiplin diri, 2 jam jadi 20 jam. Betul tak, cikgu? Betul. Boleh jadi. Boleh jadi kan? Sebab itulah peranti ni lama-lama sangatlah melalaikan. Jadi semoga perkongsian daripada Cikgu Teha pada hari ini sangat-sangatlah berguna kepada kita semua yang sedang menonton sekarang ini. Terima kasih cikgu banyak-banyak. Sama Din. Alright, terima kasih di atas ilmu yang sangat-sangat banyak, tips yang sangat-sangat banyak pada hari ini. Dan diharap murid-murid yang sedang menonton dapat ambil segala ilmu yang diberikan pada hari ini dan semoga kita semua jauh daripada ketagihan peranti. Assalamualaikum. Terima kasih terus menonton Didik TV KPM. Bye-bye.